Jom kita belajar ciri-ciri dua imej. Yang pertama, imej sahih. Yang kedua, imej maya. Imej sahih ni maksudnya imej tu terbentuk betul-betul pada skrin. Skrin projector yang ada dekat makmal tu yang berwarna putih tu adalah imej sahih. Tetapi imej ni mula-mulanya adalah terbalik apabila terbentuk pada skrin. Kemudiannya akan dibetulkan pada retina kita kembali. Kedua adalah imej maya. Imej maya ini selalunya adalah imej yang terbentuk pada cermin. Okey, imej ini sebenarnya tidak terbentuk pada skrin tetapi ia terbentuk di belakang cermin. Okey, imej ini adalah sentiasa tegak dan juga songsang sisi. Songsang sisi ni maksudnya yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi yang kiri. Baiklah, ada 3 jenis cermin yang menghasilkan imej maya, iaitu cermin satah, cermin cembung dan juga cermin cekung. Ingat balik imej maya tu apa ya? Imej maya tu maksudnya imej yang tidak terbentuk di atas skrin tetapi di belakang skrin, sentiasa tegak dan juga songsang sisi. Okey, bagaimanakah permukaan 3 jenis cermin ini? Jika kita lihat daripada gambar ini, cermin satah adalah satu permukaan yang lurus, manakala cekung dan cembung itu adalah dalam keadaan melengkung. Cermin cekung melengkung seperti huruf C terbalik, manakala cembung pula seperti huruf C dan melengkung. Dan ketiga-tiga imej ini saya ulang balik adalah imej maya, songsang sisi dan sentiasa tegak. Okey, cermin satah. Nyatakan 4 ciri bagi cermin satah. Okey, yang pertama saya selalu ajar anak murid saya, satah saya ambil perkataan sa kat situ. Sa maksudnya sama. Sama maksudnya saiz objek adalah sama dengan saiz imej. Maksudnya di sini jika anda lihat pada cermin, kemudian anda rasa diri anda tidak kurus dan juga tidak gemuk, saiz sentiasa sama, maksudnya cermin itu adalah jenis cermin satah. Jarak objek dari cermin sama dengan jarak imej dari cermin. Okey, anda berada di hadapan cermin 2 cm. Maksudnya jarak anda adalah 2 cm. Jarak objek itu adalah anda. Dan kemudian jarak imej di belakang cermin juga adalah sama, iaitu juga 2 cm. Yang ketiga adalah sentiasa songsang sisi. Bahagian kanan anda akan kelihatan seperti bahagian kiri di atas cermin dan juga imejnya sentiasa maya dan sentiasa tegak. Okey, aplikasi cermin satah selalunya di dalam rumah. Cermin di dalam rumah. Sebab apa? Sebab saiz anda sama dengan saiz pada cermin yang anda gunakan di rumah. Di kedai gunting rambut juga menggunakan cermin satah, iaitu cermin muka. Okey. Dan juga selalunya dalam fenomena sains ni kita sentuh pada periskop. Periskop ni apa? Okey, ia merupakan satu alat optik. Ada berapa cermin yang digunakan? 2 cermin. Jenis apa? Jenis cermin satah. Disusun macam mana dan digunakan bagaimana anda perlu tahu. Okey, ia digunakan adalah untuk melihat keadaan di sebalik halangan. Contohnya dalam kapal selam untuk melihat keadaan permukaan air ketika sedang tenggelam. Okey, 2 cermin satah itu kemudian disusun pada sudut 45 degree secara selari. Okey, nampak di situ secara selari dan menghadap satu sama lain. Di sini konsep pantulan cahaya digunakan. Okey, saiz imej akan dipantulkan pada cermin pertama, seterusnya pada cermin kedua dan kemudiannya dipantulkan kepada cermin kedua dan seterusnya sampailah ke mata kita dan kita boleh melihat imej yang terhalang. Yang kedua adalah cermin cembung. Ada 4 ciri semuanya. Selalunya saya ada ajar anak murid saya, cembung tu saya gunakan macam ikan kembung. Ikan kembung kan ikan yang jenis kecil. Jadi cermin cembung ni dia menghasilkan saiz imej yang lebih kecil daripada objek. Seronok kan kalau kita guna cermin cembung ni. Kalau kita gemuk akan nampak kecil, iaitu saiz tu menjadi lebih kecil, tetapi saiznya kecil. Okey, songsang sisi juga, imejnya maya dan juga tegak. Okey, cermin cembung ada 4 ciri, iaitu imej yang lebih kecil, songsang sisi, maya dan juga tegak.
Nyatakan aplikasi, contoh aplikasi cermin cembung. Okey, selalunya cermin cembung ini digunakan pada cermin pandang sisi, di kereta, di sudut jalan dan juga di dalam supermarket. Okey, ini adalah untuk mengecilkan image. Okey, image tu akan kelihatan lebih kecil pada cermin dan kita akan melihat lebih banyak kenderaan di belakang. Okey, dalam supermarket, image yang kecil itu akan menyebabkan seluruh permukaan, seluruh kawasan dalam supermarket itu akan dapat dilihat. Okey, dan aplikasi cermin cembung ini anda kena faham ia akan menjadikan image itu kelihatan lebih saiznya ada lebih kecil daripada saiz objek yang sebenar, sentiasa maya, songsang sisi dan juga tegak. Okey, bagaimanakah ciri-ciri cermin cekung? Okey, cekung ni maksudnya ada 4 juga cirinya, image maya, tegak dan juga songsang sisi. Dan image ini akan kelihatan lebih besar daripada objek. Maksudnya kalau kita guna cermin ini di dalam rumah ataupun sebagai cermin muka kita, kita akan lihat diri kita akan menjadi lebih gemuk daripada saiz yang asal. Okey, cermin cekung ini okey, maksudnya ada 4. Saya ulang balik, image maya, songsang sisi, tegak dan menghasilkan image yang lebih besar daripada saiz objek. Okey, contoh aplikasi cermin cekung dalam kehidupan seharian. Okey, anda akan jumpa apabila anda mengunjungi klinik gigi. Di situ, doktor gigi akan menggunakan cermin cekung untuk membesarkan saiz gigi anda. Daripada situ, bila saiz gigi dapat dibesarkan, doktor dapat mengesan punca kerosakan pada gigi. Contohnya, doktor akan lihat ada lubang dan juga ada nanah pada gigi tersebut. Okey, dan juga cermin cekung ini ada selalu digunakan di dalam aplikasi cermin muka untuk melihat muka dalam keadaan yang lebih jelas. Image muka anda akan lebih besar daripada saiz yang sebenar. Okey, jadi anda akan lebih mudah untuk menatas rias muka anda. Okey, jadi sebagai kesimpulannya, anda sudah belajar pada hari ini iaitu 3 jenis cermin, cermin satah, cermin cembung dan juga cermin cekung. Ketiga-tiganya adalah image yang maya, tegak dan juga songsang sisi. Juga saya ingin tegaskan tentang soalan-soalan kebat di sini. Okey, soalan kebat tentang cermin satah ialah mengenai periskop. Okey, anda perlu membina periskop ini dengan menggunakan kotak, sebuah kotak, 2 cermin dan anda perlu lukis tentang laluan cahaya dari segi fenomena pantulan di dalam periskop yang anda bina tersebut. Yang pasti anda kena tahu cermin satah ini saiz imejnya adalah sama dengan saiz objek. Manakala mengenai cermin cembung ini, soalan yang selalu ditanya sepertinya, contohnya saya beri di sini, bagaimanakah seorang pengusaha kedai ingin meningkatkan tahap keselamatan di dalam kedainya? Jawapannya, pengusaha tersebut perlulah menggunakan cermin cembung pandang sisi. Apabila pengusaha menggunakan cermin cembung pandang sisi di dalam kedainya, okey, cermin cembung itu akan menjadikan image pada objek di dalam kedai itu menjadi lebih kecil dan semua objek akan dapat dilihat pada cermin cembung. Okay, jadi pengusaha itu dapat melihat sebarang kemungkinan yang berlaku pada kedainya seperti kecurian. Kala soalan kebat tentang cermin cekung pula. Okey, wajarkan penggunaan cermin cekung oleh seorang doktor gigi. Okey, jadi anda perlu jawab, penggunaan cermin cekung oleh seorang doktor gigi akan menjadikan imej gigi dapat dibesarkan. Seorang doktor itu dapat melihat dengan jelas sebarang
punca kesakitan pada pesakit tersebut. Doktor akan dapat melihat dengan lebih jelas tentang mungkin lubang pada gigi tersebut, nanah di sekeliling gigi yang menjadi punca kepada kesakitan pesakit tersebut. Sebagai kesimpulannya, saya harap anda faham tentang 3 jenis cermin ini, catah, cembung dan juga cekung yang akan menghasilkan imej maya, tegak dan juga songsang sisi, dan juga soalan-soalan kebat mengenai 3 jenis cermin. Sekian daripada saya, Cikgu Tuti.